Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan dan salam hormat semua. Teman-teman, saudara-saudara, pasti Anda pernah mendengar berkaitan dengan pengampunan. Siapa saja di Malaysia yang berdepan dengan hukuman penjara boleh mendapat pengampunan, boleh dikurangkan boleh dikurangkan hukuman sekiranya melalui prosedur ataupun medium yang sah. Sekiranya mendapat pengampunan, pasti sekiranya layak, siapapun juga yang sedang menjalani hukuman boleh terima pengampunan. Sekiranya perkara ini patut dibuat. Tapi kalau perkara ini tidak patut dibuat, sekiranya seseorang itu tidak layak untuk menerima pengampunan, bagi saya memang tidak layak. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Jadi, tuan-tuan dan puan, satu titah saya kongsikan kepada Anda, titah Sultan Pahang. Kuasa pengampunan bukan hadiah politik, simpati pribadi. Ini pasti satu perkara yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahwa kuasa pengampunan di bawah perkara 42 perlembagaan persekutuan tidak boleh dianggap sebagai hadiah politik atau simpati pribadi. Sebaliknya, Al-Sultan Abdullah menegaskan bahwa kuasa pengampunan itu ialah mekanisme perlembagaan yang sah dan berfungsi sebagai imbangan terakhir dalam sistem keadilan yang bersifat menghukum. Kuasa pengampunan yang diperuntukkan di bawah perkara 42 perlembagaan persekutuan wajar dinilai dengan emosi dan jiwa yang tenang, bukannya dengan sentimen berlebihan atau kepala yang dingin, titah Baginda menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang hari ini. Artikel bertarik pada Februari 2. Baginda bertitah sebarang pengurangan hukuman tidak sesekali memadamkan sabitan mahkamah, menghapuskan rekod kesalahan, atau membatalkan prinsip kedaulatan undang-undang yang menjadi asas pentadbiran negara. Pengampunan dan pengurangan hukuman ini juga bukan eksklusif kepada satu nama, satu parti atau satu kedudukan. Setiap tahun, ratusan banduan penjara daripada pelbagai latar belakang, termasuk kes jenayah berat dan ringan, menerima pengurangan hukuman atau pengampunan daripada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu titah Baginda. Jadi, siapapun juga yang kita rasa yang berada di penjara hari ini, yang layak menerima pengampunan, pasti akan terima pengampunan bila waktunya ya tiba dan tepat. Jadi, kepada yang kita lihat hari ini, kalau ada pemimpin politik yang kita dapat lihat bakal masuk penjara, karena kita tahu ada beberapa nama pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah, pengubahan wang haram, dan macam-macam lagi lah. Jadi
ini satu perkara yang perlu seluruh rakyat Malaysia tahu, bahwa peringatan daripada Sultan Pahang, kuasa pengampunan pertama bukanlah hadiah politik dan juga bukan juga simpati pribadi. Jadi berkaitan ini, apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, antara perkara yang menjadi cerita paling panas di media sosial, yang menjadi pertama bahan orang ramai untuk cerita di kedai kopi, cerita di media sosial adalah berkaitan dengan jawatan pengerusi Perikatan Nasional. Apabila Muhyiddin letak jawatan, barulah terdedah perangai-perangai kepimpinan di dalam Perikatan Nasional. Sampai dua presiden utama parti dilihat bercanggah pendapat, sampai wakil rakyat bersatu sendiri menggesa Muhyiddin letak jawatan, berkata Muhyiddin berbohong. Akhirnya, siapa yang bakal menggantikan Muhyiddin? Siapa yang bakal menjadi pemimpin Perikatan Nasional? Ada juga yang bercakap di dalam bersatu semakin berpecah kerana ada dua kem utama, yaitu kem Hamzah Zainuddin dan kem Muhyiddin Yassin. Tidak tahulah benar atau tidak, tapi dilihat macam benar pula kan. Jadi saya berfikir, sekiranya Perikatan Nasional ingin mencari bos baru, pengerusi baru, adakah daripada bersatu, adakah daripada PAS? Nah, akhirnya persoalan ini telah ditegaskan oleh Taqiyuddin Hasan, antara pemimpin besar PAS. Pengerusi Perikatan Nasional dipilih dalam kalangan pimpinan PAS. Taqiyuddin tegaskan sekali lagi, kalau ini benar, maksudnya tidaklah ada harapan Hamzah untuk jadi pengurus CPN. Kenapa? Sebab beliau bukan daripada PAS, melainkan Hamzah keluar bersatu dan masuk PAS. Tapi dalam sisi yang lain pula, kita dapat lihat bahwa ada mungkin benar ada gerakan untuk menggulingkan Muhyiddin sebagai presiden kerana mereka mahu Hamzah jadi presiden. Jadi, macam mana pula Hamzah boleh jadi pengurus CPN sekiranya beliau pula yang jadi presiden bersatu? Sedangkan ditegaskan oleh Taqiyuddin bahawa pengurus CPN adalah daripada PAS. Satu artikel daripada Harapan Daily bertarikh 3 Februari 2026. Pengurus CPN seterusnya akan dipilih dalam kalangan pimpinan kanan PAS. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menegaskan sekali lagi, beliau memberi jaminan bahawa ia akan dibuat menerusi perbincangan dalam kalangan komponen PN. Dari perspektif PAS, calon tersebut perlulah menjadi pemimpin tertinggi atau pemimpin kanan parti. Bagaimanapun keputusan akhir akan dibuat dalam mesyuarat yang dihadiri pimpinan kanan. Sama ada ia adalah pemimpin tertinggi atau tidak, kita tunggu dan lihatlah, kata Taqiyuddin, yang juga ahli Parlimen Kota Baru. Bagaimanapun pengurus CPN tidak semestinya presiden parti. Jika dia presiden, ia hanya kebetulan, bukan syarat wajib. Jadi apa yang saya fikir di sini, kalaulah Hamzah ni bercita-cita mau jadi pengurus CPN, pertama beliau, kalau benar hanya PAS yang kuota PAS yang boleh menjadi pengurusi, Hamzah kena masuk PAS lah. Tapi bagaimana pula dengan satu gerakan untuk menjadikan Hamzah sebagai presiden PAS yang presiden bersatu yang baru? Ataupun sebenarnya akan datang Hamzah boleh jadi presiden PAS juga kan? Sebab Hadi Awang sendiri dikatakan tidak layak untuk menjadi pengurus CPN. Tidak tahulah kerana apa. Tapi kalau benarlah PAS ni nak tunjukkan image PN ni, sebenarnya PAS lah parti paling kuat dalam PN. Bahkan di dalam politik di Malaysia pun PAS mempunyai kerusi antara yang terbanyak bagi parlimen. Jadi anda rasa bolehkah Hamzah jadi pengurus CPN melalui kuota PAS, ataupun beliau jadi presiden bersatu namun tetap layak untuk menjadi pengurus CPN? Semuanya kita nantikan.